Nabi kata, Anas kata, Nabi SAW pada hadis ni dia cerita. Dia kata, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Allah Ta'ala akan menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ni kita lah ni. Sampai hari kiamat nanti sama-sama kita akan mencari, akan berinteraksi sesama kita. Masing-masing duk carilah. Nak cari apa? Mereka kata, law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Kenapa tidak kita mencari seseorang yang boleh menjadi syafi', seseorang yang boleh memberikan syafaat kepada kita di sisi Tuhan, supaya Tuhan menyegerakan urusan kita di padang mahsyar ini. So bila kita dekat padang mahsyar nanti ni, keadaan sukar, matahari dekat, keadaan panas, ada orang yang lemas dalam peluh dia, ada orang yang peluh dia sampai ke telinga pun ada juga, masuk lemah. Ada orang yang peluh sampai 2 km, 4 km, 70 km. Maksudnya dalam keadaan yang mengalir tu punya jauh, dalam keadaan yang sukar. So kita mencari kabel. Kabel ni dalam istilah syarak dipanggil syafaat. Kita sama-sama akan pergi, kita akan berinteraksi sesama kita. Maksudnya kenal lah ni. Jom, dia kata, kita pergi cari supaya Allah bagi kita kabel. Carilah seorang-seorang. So kita pun pergi. Fayatuna Adam, kita akan pergi berjumpa dengan Adam. Fayaqulun, kita jumpa dengan Adam dan kita kata, antal ladzi khalaqakallahu biyadihi. Wahai Adam, engkaulah satu orang manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya. Macam mana tangan Allah? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Sebahagian ulama mentafsir, mentakwilkan, dia kata yang ni maksud kekuatan, kudrat, kudrat, kekuasaan. Tapi kalau tengok konteks hadis ni macam tak kena lah. Kerana kita sedang menyebut, kita nak minta Adam untuk menjadi kabel kita. Dan kita sebut satu keistimewaan Adam. Apa keistimewaan Adam? Allah ciptakan dia dengan tangannya. Kalau tangan tu maksud kuasa, so tak ada beza Adam dengan kita. Kerana kita juga dicipta dengan kekuasaan Allah. Kita juga dicipta dengan kudrat Allah. Maka bila kita sebut pada Adam, kita nak minta Adam jadi kabel kita, jadi syafi' kita yang akan minta syafaat daripada Allah. Kan? Maksudnya kita sebut satu keistimewaan Adam yang mana Adam tak kongsi dengan orang lain. Maka dia kata, engkau Allah Ta'ala cipta dengan tangannya. Macam mana tangan Allah? Wallahu'alam. Kita beriman seperti mana yang mana yang Nabi sebut. Seperti mana kita boleh beriman Allah Ta'ala itu maha melihat. Dan Allah melihat kan? Allah melihat. Kalau makhluk melihat macam mana tuan-tuan? Makhluk melihat. Makhluk melihat ni, kita kata makhluk melihat ustaz dengan mata. Sebenarnya tidak semudah itu. Makhluk ni bila dia melihat satu objek tu terkena cahaya dan cahaya tu pantul masuk dalam mata terima cahaya tu dan hantar benda tu pada otak tafsir, baru boleh nampak. Jarak sesuai, kalau terlalu jauh ada cahaya pun tak nampak juga. Jarak sesuai, benda tu pantul masuk, baru boleh nampak. So makhluk melihat perlu ada kantar mata, perlu ada pupil, kornea, perlu ada cahaya, perlu jarak yang bagus, dan benda yang dilihat tu pula mesti objek. Kalau benda yang dilihat tu bukan objek, tak nampak kan? Dia bukan jisim, boleh nampak masa?
Kan? Masa tak boleh nampak. Angin pun tak boleh nampak sebenarnya. Masa tak boleh nampak. Orang kata masa. Sekarang pukul apa? Pukul 2. Boleh nampak pukul 2? Tengok jam je lah. Tapi masa tu tak nampak. Sejarah bukan boleh nampak. Sejarah orang boleh cerita tapi boleh nampak. Itu dipanggil al-wujudu zihni. Wujud hanya dalam fikiran insan. Ini benda falsafah lah. Tapi kita beriman Allah Ta'ala melihat. Macam mana Allah Ta'ala melihat? Adakah Allah Ta'ala perlu biji mata? Perlu pupil, perlu kornea, perlu cahaya? Tak tahu. Allah Ta'ala kata dia melihat. Allah Ta'ala kata dia melihat, dia melihatlah. Allah Ta'ala mendengar. Kalau kita mendengar, macam mana mendengar? Kita mendengar dengan adanya bunyi, dan bunyi itu menggetarkan gendang telinga, dan kita boleh dengar. Kalau terlalu kuat desibel, tak dengar. Kalau terlalu pelan pun tak dengar. Hanya sesuai saja. Allah Ta'ala macam tu ke? Perlu ke gendang telinga ke? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu Allah Ta'ala macam mana. Allah tu pun kita tak pernah tengok. Zat Allah tak sama dengan zat kita. Macam mana yang Nabi sebut, macam itulah yang kita terima. Kan senang? Bila kita fikir terlalu dalam, Nabi pun tak suruh fikir. Nabi kata Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan tangannya. Macam dengan tangan dia. Tangan macam mana tangan? Ada daging ke? Ada urat ke? Ada tulang ke? Wallahu alam. Nabi tak cerita, Tuhan tak cerita. Nanti sampai negeri akhirat, nanti kita tengoklah. Kerana Allah Ta'ala itu zatnya boleh dilihat di hari kiamat oleh orang-orang mukmin. Itu. Ini golongan ni lah yang dia dok panggil golongan Wahabi ni. Mujassimah ni. Orang yang menjisimkan Allah. Kan? Tapi dah Nabi sebut macam tu dan sahabat tak tanya, macam tu lah. Kan? Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan belajar akidah falsafah, jadi pening. Kita duk belajar apa? Allah melihat, Allah mendengar, macam tu lah kan. Tapi belajar bab falsafah, dia bincang punya panjang. Sampai tu, sebab tu saya kata, kalau orang duk kata Malaysia ni negara Asy'ariyah, saya macam sangsi sikit. Yang betul-betul Asy'ariyah ni orang yang mengaji je. Duk pondok tu betul lah Asy'ariyah. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang mengaji kat sekolah biasa ni, bukan sekolah pondok ni, kita semua ni, kita bukan Asy'ariyah pun. Kita macam mana yang Quran sebut, macam tu kita beriman pun. Macam tu kita beriman. Kan? Jadi kita ni Salafi Wahabi belaka. Okey. Wa amara al malaikata fasajadu lak. Wa nafaqa fika min ruhi. Allah Taala meniupkan pada engkau ruhnya. Bukan ruh tu maksud zat Allah masuk Adam. Tak, ruh Allah tu maksud ruh ciptaan Allah. Allah Taala tiupkan. Wa amara al malaikata fasajadu lak. Dan Allah mengarahkan malaikat supaya sujud kepada engkau. Sujud kepada Adam ni bukan sujud ibadah, tetapi sujud ihtiram. Dia bukan sujud ibadat. Bukan maksud malaikat tu ibadat pada Adam sampai sujud. Tak, sujud tu sujud ihtiram. Sujud hormat kepada Adam. Fashfa' lana 'inda rabbina, maka fashfa' lana, berikan kami syafaat di sisi Tuhan kami. Pasal apa ni? Pasal kita ni berada di tempat yang mana semua manusia yang pernah hidup dalam bumi berhimpun. Semua manusia berhimpun. Tuan-tuan dan perempuan, kalau pergi haji pun, tengok manusia. Saya pergi haji tahun ni, saya tengok manusia tak ramai. Saya tengok tak ramai. Bila saya kata tak ramai, saya pernah pergi haji tahun 2006, saya pergi. Masa tu ramai betul. Tahun ni saya pergi, saya tengok tak ramai. Orang yang ikut saya, yang pergi first time, dia kata, banyak ni tak ramai kan? Saya kata, macam ni tak ramai lagi. Dulu saya pergi ramai, sungguh ramai. Nak jalan tu, sampai depan kita orang, belakang kita orang. Kalau berhenti emergency, orang akan tolak kita, tolak sampai kena jerit. Tunggu tu, nak pergi salat, nak keluar salat, sampai kita rasa malas nak keluar, duduk dalam masjid. Kat masa tu buat haji tamattu.
Bila haji tamattu' ni kan kena dam kan. Jadi duit tak ada masa tu. Jadi kami puasa. Jadi puasa 3 hari dekat Mekah. Puasa 3 hari kat Mekah, masa maghrib tu kami tak keluar pergi makan. Bawa tamar, minum air zam-zam. Sebab apa malas nak keluar? Sebab kalau keluar ramai dengan orang, tak boleh masuk. Lepas isyak baru keluar. Tapi yang ni kali ni nampak macam betul lah, memang betul lah. Tahun lepas 4 juta, tahun ni 2 juta lebih. So hilang separuh. Tu pun ada orang kata, ustaz ramai sangat ustaz. Ramai. Dia kata ramai. Itu haji. Itu haji. Orang Islam je. Dan bukan semua. Berapa persen? Malaysia berapa persen? Daripada population 10%? 1%. 1% daripada populasi. Yang ni semua tak kira, semua manusia daripada zaman Adam sampai zaman manusia terakhir, semua himpun kat situ dalam keadaan yang sukar. Ish, saya tak tahu macam mana bayangan dia lah. So maka sebab itu kita minta supaya ada syafaat. Syafaat ni ada berapa jenis? Ada satu syafaat dipanggil syafaat uzma, syafaat terbesar. Syafaat terbesar ni, siapa yang mati di atas tauhid dapat. Apa dia? Iaitu kita umat yang paling cepat dihisap berbanding umat lain. Umat lain kena tunggu, kita paling cepat lah. Itu syafaat uzma. Dia ada satu lagi syafaat dipanggil syafaat khassah, syafaat yang khusus. Apa syafaat khusus? Syafaat khusus ni boleh masuk syurga terus ya. Pertama boleh masuk syurga tanpa hisap, terus masuk. Siapa dia? Ni golongan syuhada, golongan nabi-nabi, golongan apa ni yang tidak la yaktawun, golongan yang tidak melakukan kai, wala yastarqun, yang tidak berjampi dengan jampi jahiliyah, jampi syirik, wa ala rabbihim wala yatatayyarun, tak percaya kepada sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada lagi syafaat yang diberikan kepada sebahagian orang untuk selamatkan orang lain daripada neraka. Macam syuhada, dia boleh bagi syafaat pada ahli keluarga dia masuk syurga. Kemudian siapa lagi dapat syafaat? Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk selamatkan dia daripada neraka walaupun dosa ni banyak. Ni Allah Ta'ala punya hak. Sebab itu kita ahli sunnah, kita percaya siapa-siapa yang mati atas iman walaupun jahat, fahuwa tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh azab dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Tak ada siapa boleh kata wajib Allah Ta'ala azab dia. Tak boleh siapa kata. Kerana itu hak Allah. Seperti mana yang disebut dalam hadis bitaqah. Pernah tengok hadis bitaqah? Saya dah hurai dah hadis bitaqah ni dulu ni. Hadis yang mana dia punya amalan tu ada 99 buku sebesar. Buku tu ada 99. Satu buku sebesar seluruh mata memandang. Ada 99 buah. Semua amalan jahat dia. Nak timbang dengan satu kad kecil. La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia dengan kalimah tu. Ni yang kita panggil tahtal masyiah. Orang yang Allah Ta'ala selamatkan dengan syafaat. Okey? Dan syafaat juga bagi orang-orang yang mana mereka ini amalan baik dengan amalan jahat sama berat. Kan kita ahli sunnah, kan kita beriman kalau amalan baik berat, masuk syurga. Amalan jahat berat, masuk neraka. Kalau sama, orang ni dapat syafaat. Macam mana syafaat? Tuhan letak dia dekat A'raf, satu kawasan. Dia boleh tengok syurga, dia boleh tengok neraka, tapi tak boleh masuk lagi. Dia tak boleh masuk. Sampai satu ketika Allah Ta'ala kata masuk syurga. Dia masuk dengan syafaat Allah. Itu pun syafaat jugalah. So syafaat ni ada banyak jenis. Dan kita ahli sunnah beriman dengan kewujudan syafaat kerana ia disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini di antara syafaat lah
Kita minta supaya Nabi ni beri syafaat kepada kita, minta pada Allah. Kabel. Bila kita minta pada Adam, Adam kata lastuhunakum, aku tak boleh bantu. Aku tak layak. Aku tidak seperti mana yang kau sangka. Kita duk sangka Adam ni hebat sampai boleh bagi syafaat. Tapi Adam kata, semua kelebihan yang kamu sebut, yang kamu sangka aku boleh minta syafaat ni, sebenarnya aku tak sampai lagi martabat tu. Wa yadhkuru khati'atahu, dan Adam sebut kesilapan yang pernah dia buat pada Tuhan. So Adam sebut kesilapan. Apa kesilapan Adam? Dia pergi makan pokok tu. Dia pergi makan pokok larangan tu. Sedangkan Tuhan tak bagi. Fa azallahuma syaitan. Syaitan gelincirkan Adam dan Hawa, sehingga mana mereka ingkar dengan arahan Tuhan dan mereka dihalau pergi ke dunia. So itu satu kesilapan, dan Adam kata inilah kesilapan yang menyebabkan aku tak boleh untuk minta syafaat. Tak layaklah nak minta syafaat ni. Bukanlah maksud Adam tu tak hebat. Adam tu hebat, tapi kedudukan Adam tak membenarkan lagi untuk dia minta syafaat bagi pihak kita. Tangan Nabi tu. Persoalannya adalah, Nabi ni berdosa ke? Bila Adam sebut khati'atah, Adam menyebut satu kesilapan dia. Khati'ah maksud apa? Khati'ah kan kita angkat takbir je, kita baca doa iftitah. Doa iftitah yang antara yang kita baca apa? Selain daripada Allahu Akbar kabirah, selain daripada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Wahai Tuhan, jauhkan antara aku dan khatayaya, daripada perkataan khati'ah. Khataya plural. Jauhkan aku, antara aku dengan dosa seperti mana kau jauhkan timur dan barat. Wahai Tuhan, bersihkan aku daripada dosaku seperti mana kau bersihkan pakaian putih daripada kekotoran. Wahai Tuhan, mandikan aku daripada kekotoranku dengan Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Wahai Tuhan, basuhkan aku dengan air, dengan salji dan juga dengan barat, dengan hujan batu. So maksudnya perkataan khataya tu biasanya merujuk kepada dosa. Maka sebab itu ulama bincang, Nabi ni berdosa ke? Di sini ada perbahasan. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi ni sebelum jadi Nabi ke, selepas jadi Nabi ke, tak berdosa. Dosa kecil pun tidak, dosa besar pun tidak. Ni sebahagian. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan Nabi ni sebelum jadi Nabi boleh buat dosa, tapi selepas jadi Nabi tak ada dosa. Pendapat yang ketiga, Nabi ni sebelum jadi Nabi boleh buat dosa, selepas jadi Nabi dosa besar tak buat. Dosa besar tak buat. Dosa yang boleh menyebabkan maruah jatuh pun tak buat, tapi dosa kecil boleh buat. Ni yang ketiga. Pendapat ketiga kata Nabi ni lepas jadi Nabi boleh buat dosa kecil, tapi dosa kecil tu bukan dosa yang menjatuhkan maruah. Cuma bila Nabi ni buat dosa kecil lepas jadi Nabi, Allah Ta'ala tak akan biarkan begitu. Allah Ta'ala akan tegur dan Nabi tu terus taubat. Maka sebahagian ulama mengatakan pendapat yang ketiga inilah pendapat majoriti ulama ahli sunnah. Siapa yang sebut? Antaranya Imam Nawawi. Siapa yang sebut? Antaranya Ibn Taymiyah. Mereka kata pendapat yang ketiga inilah pendapat majoriti. Tapi sebahagian ulama ahli sunnah kata nombor 2 tu majoriti. Yang mana dia kata Nabi lepas jadi Nabi
tak buat dosa langsung. Kecil pun tidak, besar pun tidak. So dua-dua ni pendapat ahli sunnah. Saya tengok wallahu ta'ala alam sebenarnya sama aja kedua-duanya. Kenapa? Hasilnya sama. Bila Nabi buat dosa kecil pun akhirnya akan ditegur oleh Allah. Akan ditegur oleh Allah dan Nabi akan taubat. Maksudnya tak berdosa pula lah. Cuma pendapat yang kedua kata tak buat dosa langsung. Tak ada dosa langsung. Habis itu yang disebut dalam Quran tu, yang ni Nabi Adam sebut, yang ni dia kata sebelum jadi Nabi. Kan? Ini sebelum jadi Nabi. Kita kena tanya juga, macam mana nak tahu sebelum ke selepas? Sebab Adam, macam mana nak tahu sebelum ke selepas? Musa tahulah masa ditumbuk tu belum lagi kan? Tapi kan ada ayat Quran yang tegur Nabi, abasa wa tawalla. Dia apa? Dia berpaling, dia bermasam muka dan berpaling. Dia kata yang tu bukan dosa, yang tu silap. Silap bukan dosa. Boleh tahan juga. Maksudnya alasan itu boleh tahan. Jadi sebab itu dua pendapat ni pendapat yang kuat. Dua pendapat ni pendapat yang kuat di sisi ahli sunnah. Cuma kita kata apa? Kita sepakat mengatakan Nabi tak buat satu dosa yang boleh menyebabkan maruah dia jatuh lah sebagai Nabi. Tak ada. Dan dalam bab kita, Ustaz, Nabi bukan maksum ke Ustaz? Betul. Kita tak ada khilaf Nabi tu maksum, tapi perkataan maksum tu bagi ulama yang kata Nabi buat dosa kecil, mereka kata maksum tu dari sudut menyampaikan risalah saja. Tapi dari sudut urusan dunia, bukankah Nabi pernah lupa? Dalam solat pun Nabi lupa. Nabi solat bagi salam 2 rakaat bagi salam dah. Kan? Tapi itu urusan dunia dia. Maksudnya bukan urusan menyampaikan. Memanglah itu urusan peribadi dia. Dia ada lupa. Tapi urusan nak menyampaikan syariat, tu Nabi tak lupa. Nak menyampaikan Quran, nak menyampaikan sunnah, yang tu tak lupa. Yang tu maksum, clear maksum. Okey? Baik. Wa yaqul, Adam kata, pergilah berjumpa dengan Nuh, Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala hantar kepada ahli dunia. Rasul pertama ni Nuh. Adam tu Nabi pertama. Ni benda ni saya dah hurai dulu. Okey, apa beza Nabi dengan Rasul? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata Nabi ni Allah Ta'ala bagi wahyu, tapi Allah Ta'ala tak wajib sampaikan. Untuk dia je. Rasul untuk dia dan untuk masyarakat dia. Ada yang kata macam tu. Dan itulah yang glamour pun pada kita. Tapi sebenarnya ada pendapat lain. Tuan-tuan tengok dalam buku akidah, buku-buku akidah, antara Syarah Aqidah Tahawiyah, Ibn Abil Isa Al-Hanafi, banyak khilaf. Ada yang kata dah, Rasul ni ada kitab, Nabi tak ada kitab. Tapi pendapat ni tak tepat. Sebab ada Rasul yang clear Rasul, sepakat Rasul, tapi tak ada kitab. Pun ada juga. Ada yang kata Rasul Allah Ta'ala bagi syariat baru, Nabi tak. Pun tak tepat juga. Kerana ada Rasul yang Allah Ta'ala tak bagi syariat baru, ikut syariat Musa. Pun ada juga. Tapi itu apa dia? Wallahu ta'ala alam, tidak ada jawapan yang tepat. Tapi sekadar penelitian saya boleh kata yang paling dekat dengan apa yang rasa betul lah, ikut penilaian saya lah. Orang lain mungkin ada penilaian yang berbeza lah. Rasul ni Allah Ta'ala hantar pada kaum yang kufur, manakala Nabi Allah Ta'ala hantar pada kaum yang telah beriman. Rasul Allah Ta'ala hantar pada kaum yang kufur. Maka sebab itu Adam tak dipanggil Rasul, dipanggil Nabi. Kerana zaman Adam tak ada orang kafir. Bahkan dalam hadis disebut orang kafir yang pertama dalam bumi ni umat Nabi Nuh lah. Sebab tu Nabi Nuh dianggap sebagai Rasul pertama. Maka Rasul Allah Ta'ala hantar kepada kaum yang kufur untuk beriman semula kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita pun akan pergi jumpa Nuh. Nuh kata aku tidak mampu, aku tidak layak. Dan Nuh menyebut kesilapan dia. Iaitu apa kesilapan Nuh? Dia mempersoalkan tindakan Allah tidak menyelamatkan anak dia, sedangkan itu anak dia. Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata itu bukan anak engkau, kerana dia tak beriman dengan engkau. Okey? Baik. Pergi jumpa dengan Ibrahim yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai Khalil. Maka kita pun jumpa Ibrahim. Kita kata pada Ibrahim, minta supaya Ibrahim bagi
syafaat. Minta Ibrahim bagi syafaat. Tambah syafaat ni pada Ibrahim kira memang okey lah kot. Sebab Ibrahim ni khalil. Kan? Ibrahim ni khalil. Dia tak macam nabi-nabi lain. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada manusia tak sama. Nabi pun ada level. Antara nabi, dalam ramai-ramai nabi, sebahagian Allah Ta'ala pilih sebagai rasul. Kan? Berapa orang rasul? Ramai lah. Ada 313 dalam riwayat. Tapi riwayat tu pun dipertikaikan. Kan? Yang wajib diimani 25. Kan? 25. Dalam 25 tu Allah Ta'ala pilih 5 orang jadi ulul azmi. Dalam 5 orang tu 2 orang Allah Ta'ala pilih sebagai khalil. Dalam 2 orang tu seorang Allah Ta'ala pilih sebagai penghulu, Sayyid al-Mursalin, penghulu segala para rasul dan nabi, dan penghulu segala manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah Ta'ala bagi kelebihan ni pun tak sama pada nabi-nabi. Zalika fadlullahu yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dia inginkan. Baik. Kita pergi jumpa Khalil. Pergi jumpa Khalil Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi. Kenapa Ibrahim digelar bapa segala nabi? Kerana banyak daripada keturunan Nabi Ibrahim ni jadi nabi. Ramai di kalangan anak-anak cucu Nabi Ibrahim ni jadi nabi. Sebab tu dia digelar Abul Anbiya, bapa segala nabi, Ibrahim alaihi salam. Baik. Ibrahim kata, aku pun tak boleh, aku tak layak juga. Dan dia menyebut kesilapan dia. Apa kesilapan Ibrahim yang menyebabkan dia tak layak? Ibrahim ada menggunakan helah yang dia menipu. Sebenarnya bukanlah menipu sangat. Dia guna helah. Macam mana guna helah? Dia pergi pecahkan berhala orang kafir. Bila orang kafir tanya, kan? Dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang melakukan perkara ini yang paling besar sekali. Cuma ulama beza pendapat. Apa maksud Ibrahim ni? Sebenarnya Ibrahim tak tipu. Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum hadha, maksud apa? Yang buat ni yang paling besar. Yang paling besar tu yang buat. Betul lah tu. Dia kata, aku tengok yang besar tu, aku sakit hati semua ni. Berhala-berhala yang kecil ni. Sebab yang besar tu aku tengok benci. So aku pecahkan yang kecil-kecil ni sebab aku tengok yang besar tu. Besar tu lah penyebab. Yang menyebabkan aku pecahkan yang kecil-kecil. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, dia kata yang besar tu bukan yang besar tu, tapi yang besar tu ni, ibu jari ni. So bila kita nak pegang parang ke apa, so kita akan pegang bagi kemah. Yang bagi kemah tu ibu jari lah. Kalau ibu jari tak ada, pegang tu tak kemah. Jadi bila mana kaum dia tanya, siapa yang buat? Man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang buat ni? Lah kali Ibrahim kata apa? Yang buat ni yang besar. Yang besar yang mana? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat ni yang besar ni. So orang semua tengok macam dia isyaratkan kepada yang besar tu, tapi sebenarnya dia isyaratkan pada jari dia. Ini helah. Helah ni boleh guna. Tauriah, dia panggil tauriah. Ma'arid. Boleh guna. Kita boleh guna. Tapi untuk keadaan yang tertentu lah. Bukanlah kita guna tanpa disiplin. Islam tak suka umat dia menipu. Ni pun bukan tipu, dia guna helah. Islam tak suka lah. Tapi kalau keadaan mendesak, boleh guna. Dalam perang umpamanya boleh guna. Tu yang saya sebut tu, tauriah kan. Tu yang saya sebut tu, kalau kita nampak orang dizalimi kan, jadi kita nampak dia lari depan kita, kita pun tengok siapa. Kata ada orang datang nak bunuh aku, kita pun tengok dia lari. Kita pergilah menyorok. Kawan tu datang, yang zalim tu datang, tanya, kau ada nampak lah dia, kawan Fulan bin Fulan datang sini, lari depan ni. Kami nampak dia lari kot ni tadi, ada nampak? Kita pun melangkah setapak ke depan. Kita kata, selama aku berdiri kat sini aku tak nampak. Kerana masa aku nampak dia, aku berdiri kat belakang. Situ boleh. Ataupun kita sembunyikan orang yang dizalimi dalam rumah kita kan. So bila orang datang tanya, ada tak dia kat dalam rumah ni? Kita pun masuk tangan dalam poket, dia tak ada kat sini, sambil kita
gerakkan tangan kita dalam poket tu. Maksud dia tak ada dalam poket aku ni. Dia tak ada kat sini. Dia tak ada dalam poket aku. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Ya, kalau untuk menolak mudarat. Okey. Jadi ada Ibrahim pun sebut benda yang menyebabkan dia tak layak untuk jadi syafi'ah, untuk minta syafaat. Dia kata pula, itu Musa alladhi kallamahu Allah. Pergi jumpa Musa yang mana Allah Ta'ala bercakap dengan dia. So Musa hebat jugalah. Allah Ta'ala pernah bercakap, kalimullah. Musa pernah bercakap. Ni Musa bercakap dengan Tuhan macam mana? Kita kata macam tu. Musa dengar ke kalam Tuhan? Dengar lah. Dah Musa, dah Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalau geng-geng ahli falsafah dia kata tak. Musa mana dengar kalam Allah? Sebahagian ahli falsafah dia kata Musa tak dengar kalam Allah. Makhluk menyampaikan. Persoalannya macam mana makhluk tu boleh dengar pula? So dia kata kalam Allah tak boleh didengar. Kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Kalam Allah tak sama dengan kita. Kata tak payah benih-benih lah. Dah Allah Ta'ala kata macam tu lah. Tapi kita faham lah Allah Ta'ala punya kalam tak sama dengan makhluk. Kan? Pernah kita fikir sebelum ni? Kita tak pernah fikir. Sebab kita memang Wahabi pun. Kita beriman macam mana yang Allah Ta'ala sebut. Okey. Fayatunahu. Kita pun datang. Fayaqul lastu hunakum, aku tak mampu juga, aku tak layak juga. Fayadhkuru khati'atah, dia menyebut satu kesilapan dia. Apa kesilapan dia? Dia pergi tumbuk orang sampai mati ya. Itu Isa, pergi jumpa Isa. Fayatunahu, kita jumpa Isa. Kita pun pergi jumpa Isa. Fayaqul lastu hunakum, Isa kata kat kita, aku tak mampu juga, aku tak layak juga. Tapi Isa tak bagi tahu apa sebab dia tak layak. Kalau tadi Adam disebut kesilapan dia menyebabkan dia tak layak. Kemudian Nuh menyebut kesilapan dia kenapa dia tak layak. Lagi Ibrahim pun sebut kesilapan dia menyebabkan dia tak layak. Musa sebut kesilapan dia menyebabkan dia tak layak. Isa dia tak sebut. Pasal apa Isa tak layak? Agak-agak tuan-tuan, pasal apa Isa tak layak? Dan pasal apa kita pergi jumpa Isa? Apa hikmah pergi jumpa Isa? Dan Isa tak bagi tahu pun apa sebab dia tak layak. Kerana Isa ni ada satu benda yang tak ada pada Nabi lain. Isa disembah oleh manusia. Isa disembah oleh golongan-golongan yang mengaku pengikut Isa. Sebab itu Isa akan datang balik. Dan dia akan bagi tahu kepada orang yang menyembah dia, aku bukan Tuhan. Dan aku bukan anak Tuhan. Jadi Isa, dia tak bagi tahu. Memang Isa tak ada silap apa. Dalam yang dicerita dalam Quran tak ada. Dalam hadis ni pun tak cerita. Tapi kenapa Isa tak mampu? Isa nak bagi isyarat kepada kita, aku bukan Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Aku tak tahu. Pergilah jumpa Muhammad. Isa kata, pergi jumpa Muhammad. So kita pun pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, kita kata apa kat Nabi Muhammad? Kita kata, dia kata, Isa kata, itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pergilah jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang mana telah diampunkan dosanya apa yang dahulu dan telah lalu. Fayatuni, maka mereka pun kata Nabi mendatangi aku, jumpa aku. Fa'asta'dhinu ala rabbi. Minta syafaat kat Nabi, Nabi pergi. Nabi pun minta izin pada Tuhan. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida. Bila aku tengok Tuhan, aku pun terus tunduk dalam keadaan sujud. Kerana Tuhan ni maha agung. So kita sujud. Nabi sujud di hadapan Tuhan. Fayada'uni masya'allah. Maka Tuhan pun tinggalkan aku selama mana yang dia inginkan. Summa yuqalu li, kemudian dikatakan padaku, irfa' ra'sak.
angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, minta engkau akan diberikan. Wa qul yusma', bercakaplah kerana percakapan kau akan didengari. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fa arfa'u ra'si, kata Nabi, maka aku pun angkat kepalaku. Ni nak bagi isyarat. Apa isyarat? Kita nak minta apa pada Tuhan, eloknya masa sujud. Eloknya masa sujud. Bahkan dalam hadis Muslim kan Nabi sebut kan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Manusia ni paling hampir dengan Tuhan waktu dia sujud, banyakkan doa dalam sujud. So kita doa dalam sujud. Apa saja kita nak minta, minta dalam sujud. Selagi mana bukan minta maksiat, mintalah pada Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan bagi. Bahkan Nabi nak minta syafaat pun, sebelum minta, Nabi sujud dulu. Kerana Allah itu maha agung. Baik. Fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, dan aku memuji Tuhan dengan satu pujian yang Tuhan ajar aku. Selain daripada sujud, nak minta pada Tuhan, puji Tuhan dulu. Sebab itu dalam doa-doa yang Nabi ajar, kesemuanya sebelum nak minta, doa dulu, puji Tuhan dulu. Puji Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak, tidak ada yang layak mengampunkan dosa melainkan Engkau. Wahai Tuhan, ampunkan aku. So kita ada mukaddimah minta doa. Ialah sebenarnya kita nak minta apa pun, kat makhluk nak minta apa pun, kena ada mukaddimah dulu. Nak minta buat surat rasmi permohonan, nak minta dana, kan, panjang dia punya surat tu lah kali, nombor 2, nombor 3 baru masuk. Perkara di atas adalah dirujuk. Lepas tu nombor 1 kita doakan dia dulu kan, supaya dia berada dalam keadaan sihat. Nombor 3 baru minta. Bukan pertama tu betul minta tu, saya ni nak minta dana, kata kan. So dia kena ada adab, apatah lagi dengan Tuhan. So kena puji Tuhan. Summa ashfa, kemudian Nabi minta syafaat. Fayahuddu li haddan, kemudian Tuhan arahkan, Tuhan bagi tahu kat Nabi, ni kawasan ni. Tuhan bagi tahu satu kawasan, Tuhan kata yang ni boleh keluar daripada neraka. Summa ukhrijuhum minan nar. Rupanya syafaat dalam hadis ni, syafaat selain daripada syafaat di padang mahsyar, ada satu lagi syafaat. Apa dia? Syafaat orang Islam keluar daripada neraka. Ada orang Islam yang akan masuk neraka, dan dengan syafaat Allah, dengan syafaat Nabi, Nabi keluarkan mereka daripada neraka. Okey? Summa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Aku masukkan mereka ke dalam syurga. Summa a'ud, kemudian aku kembali, fa aqa'u sajidan mislahu. Aku turun sujud kali ketiga dan kali keempat, sehingga dalam neraka tak ada siapa lagi yang tinggal daripada orang yang ada tauhid, melainkan orang yang dikekalkan ataupun ditahan oleh Quran. Maksudnya Nabi akan terus minta syafaat pada Tuhan, keluarkan orang daripada neraka, sehinggalah yang tinggal dalam neraka tu orang yang ditahan oleh Quran. Siapa ditahan oleh Quran? Orang yang tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya orang yang kafir akan kekal terus dalam neraka dan tidak keluar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.